Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilayhi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila alayhi ayatun min rabbih qul innallaha qadir ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya sahaja orang-orang yang menyahut suruhanmu itu ialah orang yang mendengar, yang mahu menurut kebenaran. Wal mauta, sedangkan orang-orang yang telah mati, yab'atsuhumullah, Allah akan bangkitkan mereka semula pada hari kiamat kelak. Summa ilaihi yurja'un, kemudian mereka akan dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Kita masih lagi dalam ayat mengenai iman, mengenai hidayat, mengenai iman dan hidayat. Dinyatakan sebelum ini Nabi telah berusaha sesungguhnya untuk menyampaikan hidayat kepada manusia. Surah habis jalannya, hinggalah Al-Quran menyatakan, hai Muhammad, kalaulah kamu merasakan besar sangat mereka tidak beriman kepadamu, sekalipun kalau kamu membuat suatu jalan pergi ke 7 petala langit untuk cari bukti, cari dalil, cari mukjizat, ataupun kamu buat tangga naik ke langit kemudian nak cari mukjizat baru, pun tak ada guna bagi mereka. Tak ada guna, mereka akan tidak beriman. Beri satu mukjizat, mereka mahu mukjizat lain, mereka mahu ada saja alasan yang diberi oleh mereka kepada kamu. Jadi kalau begitu, innama yastajibul ladzina yasma'un. Orang yang menyahut seruanmu ialah mereka yang sedia mendengar. Dia mendengar, sedia mendengar. Sekarang dia ada beberapa pihak. Satu pihak iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa penuh dalam menentukan hidayat kepada manusia ini. Yang kedua, pekerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alat-alatnya ialah mukjizat, barang-barang yang ada dalam alam ini, bumi, langit dan segala macam makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Semuanya ini alat-alat untuk kita beriman. Alat-alat kita beriman. Kemudian selain daripada itu pulanya alat juga akal yang ada supaya kita dapat sentuhan yang baik menerusi alam ini. Berimanlah, berimanlah. Semua ini apabila baik, semuanya ini baik. Sekarang pihak Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat cederanya. Pihak Nabi tidak ada cacat cederanya. Dalil tidak ada cacat cederanya, tak ada. Tetapi di mana ni tiba-tiba tidak ada sentuhan, tak jadi ni, tak jadi juga iman ni, tak jadi. Ini manusia sendiri. Pada manusia ini dia ada iradah padanya. Sepatutnya ada iradah, ada kehendak untuk beriman, ada kehendak untuk sedia untuk menerima hidayat, maka dia akan dapat. Seorang yang mempunyai radio yang rosak di rumah dia, peti suara rosak, dia tak boleh marah pegawai pejabat penerangan. Dia kata tak buat kerja ni, tak buat kerja. Pasal apa? Radio di rumah dia tak dengar, padahal radio dia rosak. Radio dia rosak di rumah. Jadi kalau begitu dia tak boleh persalahkan pihak lain. Pihak lain sudah bekerja. Tetapi kalau di rumah kita peti radio kita, peti suara radio di rumah kita salah, tak betul, maka kepada siapa yang harus kita marah? Buang sajalah yang buruk ni, buang, cari lain. Tilam baru, tukar tilam baru. Dia kata tilam buruk, tukar yang lain baru dia boleh jadi. Sekarang begitulah ayat ingin memperkatakan kepada kita,
innama yastajibu alladzina yasma'una. Innama, hanya orang yang menyahut ini, orang yang menyahut suruhan Allah, menerima hidayat, mereka dapat berinteraksi baik dengan alam yang ada ini. Siapa orangnya? Alladzina yasma'una, orang yang sedia mendengar. Pendengaran dia elok. Bila pendengaran dia elok, datang suara yang mencukupi untuk dia dengar, maka dia dengar. Sebab apa? Sebab telinga dia elok, dan dia beri persediaan, mempunyai persediaan yang penuh untuk mendengar suara. Bolehlah. Tapi kalau mereka ini ada telinga tapi tidak memberi persediaan untuk menerima suara apa? Suara seruan dakwah Nabi, seruan hidayat, seruan agama, seruan Al-Quran, tidak bersedia, maka mana dia boleh mendengar sedangkan dia tidak bersedia? Begitu sekali. Allazina yasma'una, orang yang mendengar. Mana orang tidak mendengar? Sama ada dia tidak mendengar, ada pendengaran tapi dia tidak guna, ada pendengaran tapi tidak ada kehendak, tidak memberi faedah. Allazina yasma'un. Di sinilah letaknya perbezaan di antara manusia dengan manusia yang lain. Di sinilah juga berbezanya manusia yang berada pada satu tempat, satu guru, tapi berbeza iman. Satu imannya kuat, satu imannya lemah. Mereka datang daripada satu sekolah, satu keluarga, satu pendidikan, tapi berbeza iman antara satu dengan lain. Ini disebabkan dia punya peralatan untuk menerima hidayat itu berbeza. Alladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah. Sedangkan orang mati pula, pendengaran dia sudah mati. Pendengaran dia sudah mati ni, bila dia akan beriman? Nanti Tuhan bangkit dulu. Tuhan bangkit pada hari kiamat nanti, barulah dia bercakap betul lah dia bercakap. Patut dia mengaku, dan dia mengaku dia beriman terus kepada Allah, beriman. Tapi apa boleh dibuat? Waktu sudah lewat. Beriman di dunia, jangan tunggu sampai mati bangkit semula kemudian barulah nak beriman. Tak ada gunanya lagi pada ketika ini, sebab tempat waktunya sudah tidak sesuai lagi. Bukan waktunya lagi beriman di sana. Mau beriman sebelum nazak. Sesudah nazak, harta kita pun milik orang. Harta kita pun kita nak merintah hanya untuk beli kain kapan, hanya untuk bayar gali kubur, yang itu saja. Nak buat upah baca Quran pun tak boleh. Tak boleh dah. Nak buat upah budak-budak bagi baca Quran tak boleh, tak beli kain kapan je. Lepas tu bayar upah dan guna kereta jenazah, beli minyak, itu je. Itu je. Yang lagi juta-juta lagi bukan hak anda. Anda sudah nazak pada ketika itu. Bukan hak anda, hak orang lain. Rumah anda bukan hak anda lagi, bukan lagi. Maknanya itu setakat itu saja peluang untuk beriman. Selepas itu tidak ada lagi. Apalagilah kalau sampai sudah hari kiamat, sampai ada mahsyar, barulah nak beriman. Tak ada. Wal mauta, sedangkan orang mati Tuhan akan bangkitkan mereka. Tuhan akan bangkit di sana, mereka beriman. Innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib. Mereka bertaubat segera, mereka lakukan dosa, kemudian mereka bertaubat segera. Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Bukan taubat namanya orang yang bila mati datang padanya, mati datang ni, tanda-tanda mati datang, dia kata inni tubtu al-an, sekarang saya mau taubat, sekarang. Sesudah tanda-tanda mati, nyawa pun dah tak lepas dah, barulah inni tubtu al-an, sekarang bertaubat. Laisat, tidak, tak betul. Wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Kemudian mereka akan dikembalikan kepadanya. Pada ketika sudah mati akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah juga. Balik ke sana untuk apa? Untuk menerima pembalasan. Tak boleh lari, biarlah siapa pun. Orang yang ada akal yang diberi kepadanya tanggungjawab taklif ni, akalnya sehat, tubuh badannya sehat, dia berupaya, semua sekali ini akan balik kepada Allah. Dia akan terima balasan sama ada dosa atau pahala. Dia terima dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala tanpa dendam. Tuhan tidak berdendam terhadap sesiapa, tapi keadilannya akan ditunjuk. Jika tidak dibalas buruk kepada orang yang berlaku buruk, maka dia tak adil. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sifatnya adil.
Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbi. Orang kafir musyrikin pula berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad satu mukjizat daripada Tuhannya. Tak habis-habis dia minta apanya ni? Minta dalil. Hei Muhammad mu Nabi, tunjuklah dalil, tunjuk bukti supaya kami berpuas hati. Sekarang ini bila tunjuk bukti tak puas hati kami. Tak puas hati. Kamu tunjuk bukti-bukti, buktinya Quran. Kamu cabar pula supaya orang buat Quran seperti mana yang Quran yang saya ada, buat satu surah. Kami tidak berpuas hati dengan dalil macam tu. Kalau kamu boleh tunjuk bukit ni, bukit Uhud ni jadi bertukar jadi emas sekarang juga, bertukar jadi emas, boleh jadi kami akan beriman kalau boleh macam tu. Ini tidak cakap saja banyak. Wa qalu, mereka berkata, kalaulah, laula di dalam bahasa Arabnya dia panggil tahdid. Tahdid ini satu perkataan merangsang. Laula, hendaklah. Laula, alangkah baiknya. Laula sangat-sangat baik. Laula, alangkah baiknya, nuzzila alaihi ayatun min rabbih, diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat daripada Tuhannya. Mau mukjizat. Zaman ini, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zaman orang terpengaruh dengan perkara yang luar biasa. Bila tengok perkara yang luar biasa, ini betul. Semuanya perkara yang luar. Nabi mempunyai zaman masing-masing. Zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, orang lebih suka melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan. Boleh menyembuh penyakit sopak, boleh menghidupkan semula orang mati. Ini bila dia buat macam tu, dianggap sebagai satu mukjizat. Kemudian terpulanglah kepada manusia sama ada untuk menerima ataupun tidak. Mukjizat yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang panjang sepanjang risalahnya. Risalah Nabi Muhammad sampai kiamat. Mukjizat Nabi Muhammad juga mukjizat sampai kiamat. Sampai kiamat, seperti mukjizat Al-Quran, seperti mukjizat bulan terbelah, dan ini akan sampai pada kiamat. Bila bulan terbelah, maknanya kiamat pun sudah tidak ada. Lagi mukjizat yang besar-besar adalah mukjizat yang berkekalan, selama mana berkekalannya syariat Nabi itu sendiri. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah. Hei Muhammad, jika ada mana-mana pihak yang menuntut supaya kamu buktikan dengan mukjizat, kamu boleh jawab mereka. Kamu tidak perlu layan kepada tuntutan mereka, sebab tuntutan yang seumpama ini tak pernah selesai pun. Tak pernah ada orang yang tiba-tiba datang mengaku kalah kepada Nabi. Tidak ada. Jadi oleh kerana itu, apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Jawab saja. Jawab. Sebab mereka minta